selagi dalam berita wilayah. Lintas langsung negeri-negeri petang ini dimulakan dengan negeri di bawah bayu bersama Rita Alusius Malik. Antara paparannya, pendapatan pemain industri pelancongan negeri semakin stabil. Teruskan dengan perinciannya Rita. Silakan. Terima kasih Nazri. Salam sejahtera. Belanjawan Negeri Sabah 2021 yang dibentangkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor disifatkan sebagai inklusif demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri keseluruhannya. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxanne Markus berpendapat, strategi dan pendekatan kerajaan memberi tumpuan kepada 3 sektor produktif negeri yang utama iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan amat bertepatan dalam situasi penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Ini kerana ketiga-tiga sektor berkenaan bukan sahaja berupaya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri, malah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat negeri ini. Sejumlah RM931.21 juta diperuntukkan kerajaan bagi tujuan pembangunan ketiga-tiga sektor terbabit tahun depan. Kita jangkakan sektor ini akan lebih berdaya saing bila diberi lebih banyak belanjawan, dan untuk meningkatkan peluang pekerjaan kita juga perlu berkolaborasi dengan pemain industri kecil dan sederhana, sebab kebanyakan terutama di Sabah ini sektor makanan berasaskan pertanian adalah yang paling banyak diceburi oleh rakyat negeri Sabah. Beliau bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Pemain industri pelancongan di Sabah mula menarik nafas lega apabila kerajaan membenarkan rentas daerah dan pembukaan semula sektor pelancongan secara berperingkat mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bermula 7 Disember lalu. Walaupun ketika ini hanya pelancong tempatan yang datang berkunjung, namun mampu mengembalikan sumber pendapatan walaupun tidak secara keseluruhannya. Exco Persatuan Pemandu Pelancong Sabah STGA Hajalima Lamasa berkata kebenaran itu memberi kegembiraan kepada mereka, khususnya pemandu pelancong yang hampir keseluruhannya hilang punca pendapatan sejak penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Kami harap pelancongan dibuka semula dan Malaysia Airlines boleh buka kepada luar negara, sebab kami banyak bawa pelancong yang international punya lah, macam saya Japanese tourist guide kan, jadi saya mau Japanese coming balik. Beliau ditemui pemberita RTM di Kundasang Ranau bagi mengulas pembukaan semula aktiviti pendakian Gunung Kinabalu dan beberapa sektor pelancongan lain di Sabah secara berperingkat bermula 7 Disember lalu. Dalam masa sama, Hajalima turut mengingatkan ahli STGA dan pelancong yang datang supaya sentiasa mematuhi SOP dan membudayakan norma baharu dalam sektor pelancongan. Ia penting dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19 sekaligus membangunkan semula sektor ekonomi negara, khususnya sektor pelancongan yang terjejas teruk. Hajalima antara pemandu pelancong yang hilang punca pendapatan sejak Mac lalu apabila kerajaan tidak membenarkan lagi kemasukan pelancong keluar ke negara ini bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. 7 individu termasuk 3 warga asing diberkas kerana disyaki terlibat dengan sindiket pengedaran dada di Kampung Batu Sempurna Khamis lepas. Serbuan dibuat secara berasingan terhadap 2 buah rumah atas air di kampung berkenaan dan berjaya menemui dada jenis syabu hampir 140 gram. Dalam kenyataan Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom DCP Datuk Ahmad Fuad Osman, serbuan pertama menemui dadah jenis syabu yang disimpan dalam 151 paket plastik kecil lutsina. 5 individu terdiri daripada 3 lelaki dan 2 wanita berumur antara 16 hingga 30 tahun turut ditahan. Pemeriksaan lanjut mendapati 3 suspek positif dadah dan tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Sementara itu, dalam serbuan kedua di rumah berhampiran, seorang lelaki dan seorang wanita warga emas ditahan selepas pemeriksaan menemui 1 beg tangan warna biru mengandungi syabu seberat 57.04 gram. Kesemua individu disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Komuniti pesisir pantai sekali lagi diingatkan agar sentiasa memberikan kerjasama dan menaruhkan maklumat sekiranya terdapat perlakuan jenayah dan aktiviti melibatkan penyeludupan, termasuk aktiviti kemasukan pendatang asing tanpa izin. Orang ramai juga boleh menghubungi Pusat Operasi Eskom di talian 089 863 181 atau menghubungi Balai Polis berhampiran. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. Sebanyak 11 kes baru direkodkan semalam, iaitu 5 kes di Tawau, 4 di Kota Kinabalu dan 1 kes masing-masing di Sandakan dan Beluran. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes denggi di negeri ini meningkat kepada 3,983. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sehingga semalam Kota Kinabalu masih merekodkan kes tertinggi, iaitu 1,051 kes, diikuti Tawau 611, Sandakan 525, Semporna 509, Lahadatu 382 dan Penampang 126 kes. Dalam pada itu terdapat 7 lokaliti wabak aktif denggi, iaitu 3 di Kota Kinabalu dan 4 di Tawau. Lokaliti Kampung Taboban Kota Kinabalu dikategorikan sebagai hotspot wabak denggi selepas mencatat jumlah keseluruhan 23 kes. Sementara itu, tiada kes baharu kolera direkodkan semalam, kes kekal 110. Muslim Fellowship Sandakan, sebuah pertubuhan bukan kerajaan, mengajak lebih ramai masyarakat serta badan pertubuhan NGO lain tampil melaksana program gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam yang tidak diselenggara sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Penyelarasnya Jepinesti Dusing berkata program dilaksana bukan sahaja sebagai amal jariah bagi setiap individu terlibat, malah membantu jawatan kuasa masjid atau surau yang bertanggungjawab menjaga tanah perkuburan. Marilah kita sama-sama bekerja sama di sini ataupun di Iriak Sandakan buat yang terbaik ke jalan yang Allah. Kita menuju kita di dunia ini hanya sementara saja. Beliau ditemui RTM ketika gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Bintang Baru di Batu 12 rancangan Sungai Manila Sandakan. Program dilaksana dengan kerjasama Jawatan Kuasa Masjid Darul Aman Pekan Muhibah Sandakan. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Masjid Sri Aman Pekan Muhibah Sandakan, Sukor Abdul Wahab berkata, pihaknya bercadang mewujudkan beberapa garis panduan berhubung aspek pengebumian dan kerja-kerja menyimin kuburan di tanah perkuburan Bintang Baru di Batu 12, rancangan Sungai Manila Sandakan. Carangan dibuat bertujuan agar warisi mati lebih peka terhadap aspek kebersihan dan penjagaan tanah perkuburan. Sebenarnya kita memang ada jawatan kuasa khas ini, iaitu yang dipengurusakan oleh saudara Sarani. Dia akan menjaga ini, tapi malangnya kita punya syarat-syarat itu kadang-kadang tidak diindahkan oleh keluarga yang mengkabumikan di tanah perkuburan Bintang Baru ini. Sebenarnya kita mencadangkan sesiapa saja atau jemaah yang mau mengkabumikan di sini, kita akan bagi mereka syaratlah. Selain mewujudkan garis panduan pengebumian, Jawatan Kuasa Masjid Darul Aman Pekan Muhibah Sandakan turut memohon agar kerajaan menyalurkan dana bagi menggantikan pagar di kawasan tanah perkuburan yang mengalami kerosakan. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan kebiasaan baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Rita. Sejumlah pendatang asing